Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 2 ingin memperbentangkan report laporan keseluruhan kami iaitu dalam tajuk pengurusan kewangan dalam menepani pandemik COVID-19 dan ia akan membuat satu tinjauan dalam kalangan pelajar UTHM. So, kami ahli Kumpulan 2 terdiri daripada 10 orang iaitu saya, Ahmad Irfan BID sebagai Ketua Kumpulan 2. Kedua, Amy Wahidah binti Sukeri. Ketiga, Aiman Syafiq bin Kamisan. Empat, Valerie Elizia anak AK Lozin Anjud. 5, Indrajit anak lelaki Nagendran. 6, Muhammad Mukman Akid bin Muhammad Faizal. 7, Muhammad Muazzam Ikhwan bin Mukhtar. 8, Muhammad Haikal bin Hussein. 9, Mario Jawa dan terakhir sekali iaitu Nur Syafinas binti Zamari. Bab 1 iaitu pengenalan, iaitu saya akan menceritakan latar belakang kajian kami. Pada 25 Januari 2020, Malaysia telah berhadapan dengan kes pertama COVID-19 dan kes ini kian meningkat dari hari ke hari sehingga 16 Mac. Pada tarikh tersebut, Perdana Menteri kita telah mengisytiharkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan akan dilakukan daripada 18 Mac sehingga 31 Mac 2020 iaitu selama 14 hari. Dengan pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan ini, terdapat beberapa permasalahan yang berlaku kepada pelajar. Antara masalah yang utama ialah pelajar mempunyai masalah kewangan dalam pembelajaran secara atas talian. Dan kedua, sektor ekonomi yang telah memberi kesan kepada kewangan pelajar. Dan terakhir sekali ialah keluarga tidak dapat menanggung kos pembelajaran untuk pelajar. Salam sejahtera, saya Mario Jawa akan menerangkan tentang pernyataan masalah. Terdapat 3 pernyataan masalah bagi kajian ini iaitu pelaksanaan PKP, sektor ekonomi, dan pengurusan kewangan. Kita akan lihat pada pelaksanaan PKP. Pelaksanaan PKP pada 18 Mac 2020 sehingga kini telah banyak mengubah corak kehidupan masyarakat, yaitu banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan dan kos sara hidup keluarga semakin tinggi. Dan mahasiswa dan mahasiswi terpaksa mengikuti sesi pembelajaran secara talian dari rumah ataupun dari kampung halaman mereka masing-masing. Seterusnya, sektor ekonomi. Sektor ekonomi memberi kesan kepada permasalahan mental mahasiswa dan mahasiswi. Hal ini karena satu tinjauan telah dilakukan oleh Pearson dan Wonke, yaitu pembelajaran atas talian telah menjadi satu cabaran kepada pelajar. Karena kos untuk mengikuti pembelajaran secara talian ini amatlah tinggi. Seterusnya, sektor ekonomi ataupun kerajaan tidak mampu memberi bantuan yang sama rata kepada semua mahasiswi dan mahasiswa. Hal ini karena kerajaan hanya mampu untuk memberi bantuan kepada yang amat memerlukan bantuan. Seterusnya, pengurusan keuangan. Jumlah pinjaman pelajar, mahasiswa dan mahasiswi tidak mampu dan mencukupi untuk menampung kos pembelajaran secara talian. Merujuk Keratan Akhbar Harian 1 petikan daripada Ketua Jabatan Pakar Keuangan Pengguna, Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian, Prof. Madya Dr. Muhammad Fazli berkata, jumlah pinjaman pelajar mahasiswa dan mahasiswi tidak mampu untuk menampung kos pembelajaran mereka semasa mereka berada di rumah. Seterusnya, mahasiswa ataupun mahasiswi perlu bijak menguruskan perbelanjaan mereka masing-masing. Hal ini karena jika mereka tidak menguruskannya dengan baik, ia akan memudaratkan diri mereka masing-masing. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Mazhar Ikhwan bin Mukhtar dan nombor metrik saya DF200042. Hari ini saya akan membentangkan persoalan kajian. Persoalan yang pertama yang kami akan kaji ialah bagaimanakah cara pelajar bagi mengatasi permasalahan sektor ekonomi semasa penularan COVID-19. Yang kedua, kami akan mengkaji apakah yang diperlukan oleh pelajar dalam menguruskan kewangan sepanjang pandemik COVID-19 berlaku. Yang ketiga, kami akan mengkaji apakah tindakan sektor ekonomi dalam mengatasi permasalahan pelajar semasa penularan COVID-19.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Mumanaki bin Muhammad Faizal. Saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Pertama, mencadangkan langkah-langkah bagi mengatasi permasalahan sektor ekonomi terhadap pelajar semasa penularan COVID-19. Kedua, mengenal pasti keperluan pelajar dalam menguruskan pembelanjaan untuk terus bertahan dalam situasi pandemik COVID-19. Ketiga, mengenal pasti tindakan sektor ekonomi dalam menangani permasalahan pelajar semasa penularan COVID-19. Bab 2. Serotan karya. Pengenalan. Dalam bab ini akan dibincangkan serotan literatur tentang kajian-kajian yang berkaitan dengan pengurusan kewangan di kalangan pelajar. Pelbagai faktor boleh mempengaruhi pengurusan kewangan pelajar. Pengkaji akan membincangkan secara kritis pandangan-pandangan serta dapatan penyelidik lain berkaitan dengan pengurusan kewangan di kalangan pelajar. Pemahaman tentang kepentingan pengurusan kewangan antara yang didapati daripada dapatan kajian-kajian lepas ialah tetapkan bajet, membezakan antara keperluan dan kemahuan, pengurusan pinjaman atau beasiswa pengajian, kurangkan pembelanjaan hiburan dan wujudkan dana kecemasan. Hai, nama saya Blairi Alicia anak lulusan Ajud. Antara faktor yang mempengaruhi kewangan mahasiswa adalah mahasiswa terpaksa mengeluarkan duit belanja untuk membeli data bagi membolehkan diri menyertai pembelajaran secara dalam talian. Kedua, ibu bapa kehilangan sumber pendapatan kerana dibuang kerja dan akan memberi sedikit sahaja duit belanja untuk anak-anak. Seterusnya, mahasiswa terpaksa balik ke kolej dan menggunakan duit belanja yang ada untuk membeli makanan kerana kesedaran pembelajaran di rumah yang tidak kondusif. Antara langkah terbaik yang dapat mengatasi masalah kewangan adalah mahasiswa haruslah mendapatkan sedikit pendapatan dengan menyertai perniagaan secara dalam talian. Selain itu, mahasiswa juga hendaklah bijak menggunakan duit belanja untuk keperluan sahaja. Akhir sekali, langkah terbaik adalah dengan menyertai program motivasi yang dianjurkan berkenaan dengan pengurusan kewangan. Selamat sejahtera Encik. Nama saya Indrajit Ana Lelaki Nagendran. Nombor metrik saya CF 2032. Hari ini saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan satu set kaedah dan teknik yang digunakan bagi mengumpul data dan bukti yang mampu menyokong sesuatu kajian subjek yang tertentu. Jadi kaedah ini sangat penting bagi memastikan kajian dijalankan untuk mencapai matlamat dan objektifnya. Kajian ini juga diimplementasikan dengan lebih sistematik dan terara bagi mencapai objektifnya. Tujuan metodologi kajian adalah untuk memahami dengan lebih mendalam tentang mengaplikasikan kaedah dan bagi mengelakkan sebarang masalah dapat berlaku semasa kajian dilaksanakan. Metodologi yang digunakan adalah bermula daripada pemilihan tajuk. Hasil daripada perbincangan, tajuk kajian ialah pengurusan kewangan dalam menepani COVID-19, satu tinjauan dalam kalangan pelajar UTSM. Seterusnya, reka bentuk kajian. Kajian yang dijalankan adalah berbentuk kajian tinjauan dan deskriptif yang merangkumi persempilan data, pengukuran data dan analisis data. Yang ketiga ialah lokasi kajian. Lokasi yang ditetapkan adalah bertempat di UTSM. Yang keempat, instrumen kajian. Data di dalam kajian diperolehi menggunakan Google Form dan merujuk pelbagai sumber seperti artikel dan jurnal. Seterusnya, mendapatkan maklumat. Maklumat diperolehi melalui maklum balas Google Form dan analisis dokumen. Yang keenam, prosedur kajian. Penyelesaian sesuatu masalah adalah melalui kaedah kuantitatif. Seterusnya, persempilan kajian. Keseluruhan responden adalah seramai 50 orang yang merupakan pelajar UTSM. Yang terakhir sekali, analisis data. Hasil data yang diperolehi akan dianalisis menggunakan teknik kekerapan dan cara tapai. Seterusnya adalah skop kajian. Skop kajian ini menjerumus kepada kalangan pelajar dalam menguruskan kewangan semasa pandemik COVID-19 berlaku. Pengumpulan data-data tertentu melalui maklum balas Google Form daripada responden adalah tertumpu terhadap masalah yang dikaji. Ini bagi mengenal pasti keberkesanan dalam menyelesaikan masalah yang berlaku. Jadi, ia penting dilakukan untuk mengelakkan isu yang dikaji tersasar daripada objektif kajian. Yang akhirnya adalah kepentingan kajian.
Ketepatan dan kualiti kajian ini bergantung kepada penggunaan kaedah yang selaras dengan objektif kajian. Kajian yang dijalankan ini adalah bagi memahami dan mengkaji apakah tindakan-tindakan wajar yang seharusnya dilakukan dan penambahbaikan terhadap pelbagai aspek bagi menjayakan pengurusan kewangan dalam kalangan pelajar. Ia juga memberi satu gambaran umum tentang pentingnya pengurusan kewangan yang dapat diaplikasikan dalam mendepani pelbagai cabaran yang dia lalui semasa pandemik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aikal Busin. Jadi saya akan bentangkan tentang hasil dapatan dan juga analisis responden. Kami telah menjalankan kajian soal sidik kepada pelajar-pelajar UTHM dan kami telah menerima sebanyak 50 orang responden yang telah menjawab soal sidik tersebut. Seperti dapat kita lihat, jumlah responden lelaki dan juga perempuan adalah sama, iaitu 50% dan juga 50%. Untuk keturunan pula, jumlah peratusan keturunan Melayu adalah paling tinggi. Ini kerana kajian ini telah dijalankan di Malaysia, iaitu bilangan peratusan keturunan Melayu yang menetap di Malaysia adalah tertinggi. Untuk umur pula, terdapat 72% responden yang berumur sekitar 21 hingga 23 tahun. Ini kerana kajian ini hanya dijalankan dalam kalangan pelajar UTHM sahaja. Okey, untuk seterusnya saya akan bentangkan 3 daripada 9 soalan hasil kajian soal sidik kami. Untuk soalan pertama, sebanyak 84% responden memilih setuju. Analisis yang dapat kita buat untuk soalan pertama ini ialah golongan muda mempunyai kesedaran bahawa peranan seorang pelajar itu amat penting dalam menentukan kedudukan sektor ekonomi sesebuah negara tersebut. Untuk soalan kedua, mempunyai 2% yang sama. Analisis yang dapat dibuat di sini ialah segolongan pelajar tidak mampu untuk menghadapi masalah keuangan yang begitu lama yang disebabkan wabak COVID-19 ini. Namun ada juga yang mampu untuk bertahan untuk menghadapi masalah ini. Untuk soalan ketiga ialah sebanyak 86% responden memilih setuju. Analisis yang dapat kita buat ialah remaja kini mempunyai kesedaran untuk mengambil prihatin dalam apa jua krisis yang melanda di negara mereka. Okey, baiklah. Soalan ini pula ialah, adakah sektor ekonomi mempercayai pengajaran mahasiswa dan mahasiswi? Ini boleh disokong apabila selama 26 orang sebenarnya terdapat sangat setuju. Ini dapat dibuktikan apabila terdapat beberapa orang, apabila ada pelajar yang tidak dapat mengalami kekurangan wang dan tidak dapat membeli bahan-bahan untuk pembelajaran mereka. Okey, baiklah. Bagi soalan yang seterusnya pula, ini adalah berkaitan tentang keperluan mahasiswa dan mahasiswi dalam mengambil berat tentang isu pengurusan kewangan. Okey, baiklah. Berdasarkan carta yang disediakan, sangat tuju menjadi didominasi oleh pilihan responden kerana pelajar yang mempunyai pengurusan kewangan yang bagus cenderung untuk lebih berjaya dalam pelajaran kerana tidak perlu memikirkan soal kewangan yang tidak mencukupi apabila sudah mempunyai perancangan yang teliti dalam soal kewangan. Manakala bagi soalan yang ketiga pula ialah berkaitan tentang inisiatif atau tindakan yang perlu diambil oleh mahasiswa dan mahasiswi dalam menguruskan pengurusan ekonomi. Berdasarkan carta bagi persoalan di atas, kita dapat lihat bahawa peratusan bagi sangat setuju amat tinggi dan juga setuju. Ini dapat disimpulkan bahawa masyarakat sangat mengambil berat isu kewangan dialami oleh para pelajar, khususnya semasa keadaan pandemik ini, dengan menyarankan mereka untuk bertindak dengan lebih agresif dalam menguruskan kewangan mereka. Untuk soalan seterusnya iaitu soalan, adakah mahasiswa dan mahasiswi dapat memberi impak dalam memedam masalah ekonomi? Ini dapat dibuktikan apabila responden memilih sangat setuju, iaitu selama 20 orang responden. Ini dapat dibuktikan bahawa masyarakat sedar tentang pelibatan mahasiswa dan mahasiswi dalam penglibatan sektor ekonomi kerana mahasiswa dan mahasiswi merupakan pelapis bagi yang akan menggantikan pekerja-pekerja pada masa kini. Untuk soalan ini pula ialah, adakah dah setuju sekiranya mahasiswa dan mahasiswi bersuara untuk dapatkan bantuan kewangan daripada pihak berkaitan? Ini dapat dilihat apabila sangat setuju dari dominasi, iaitu selama 36 orang responden. Ini terbukti apabila
tidak semua pelajar merupakan daripada golongan B40 dan ke atas, dan rata-ratanya merupakan golongan B40 dan ke bawah dan memerlukan bantuan ini untuk menyerang mereka. Okey, baiklah, untuk soalan yang terakhir pula adalah, adakah mahasiswa dan mahasiswi mengambil tahu kepentingan menangani permasalahan ekonomi negara? Okey, baiklah, ini berdasarkan graf yang ditunjukkan ni, 28 orang responden menyatakan sangat setuju. Ini didorong dengan keadaan ekonomi yang kian merundum dan tidak stabil yang menyebabkan mahasiswa dan mahasiswi yang sedar yang mereka akan kemungkinan akan hidup di era sekarang ini yang akan menjadi amat susah. So, kita telah sampai ke penghujung pembentangan kami, iaitu saya akan membuat kesimpulan pada bab 5. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada kajian ini adalah sektor ekonomi amat memberi kesan kepada mahasiswa dan mahasiswi semasa penularan COVID-19 ini. Dalam bahagian mula, kita perlulah tahu kesan sektor ekonomi banyak memberi kesan terhadap mahasiswa dan mahasiswi. Masalah ini amat memberi impak yang sangat berat kepada mahasiswa dan mahasiswi, lagi-lagi daripada golongan keluarga yang berpendapatan rendah. Cabaran yang menghadapi satu fenomena yang baru belum pernah dilakukan sebelum ini dan telah dijadikan satu norma kehidupan secara mengejut dan tidak pernah dijangka. Tetapi ia masih boleh dicapai dan juga diselesaikan apabila semua pihak bekerjasama dan berganding bahu dan juga memahami peranan masing-masing dan menjalankan tanggungjawab masing-masing dalam menyelesaikan masalah ini. Sebagai contohnya, pihak universiti haruslah memberi komitmen dan kesungguhan untuk membantu mahasiswa dan mahasiswi dalam masalah kewangan dengan meluluskan beberapa bentuk bantuan daripada aspek kewangan maupun akademik bagi membolehkan pelajar menerima kaedah pengajaran yang dilaksanakan dengan mudah tanpa mengira keberadaan mereka. Sekian, terima kasih.